Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi pemikiran tentang merumuskan pemikiran untuk 3 karya yang telah saya pilih. Yang pertama ialah Seloka Pandai Papandir, iaitu puisi tradisional, Sajak Obor Hemah, Isama Said, puisi moden, dan yang terakhir Hikayat Badang dan Raksasa, prosa tradisional. Baiklah, untuk puisi tradisional Seloka Pandai Papandir, saya telah merumuskan pemikiran, akhlak dan moral. Bagi sudut plus itu positif, pemikiran akhlak dan moral dalam sloka ini menekankan kepentingan dalam membuat keputusan dan tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata atau pengaruh orang lain. Sloka ini mengajak manusia supaya berhati-hati, rasional dan berfikir sebelum bertindak. Melalui teguran kepada Pak Pandir, menggalakkan membutuhkan sikap matang, tidak tamak, tahu menilai keutamaan dan menghargai apa yang dimiliki. Nilai positif yang ingin disampaikan ialah keperluan untuk fikir panjang demi mengelakkan penyesalan di kemudian hari. Contohnya dalam seloka, mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan, menegur supaya tidak tergesa-gesa mengejar sesuatu yang belum pasti. Frasa anak dipijak, dagang dijinjing, mengingatkan agar tidak mengabaikan tanggungjawab sendiri demi perkara luar yang tidak penting. Manakala baris Pak Pandey juga yang menanggung, menunjukkan akibat pilihan kita, dia sendiri akan menanggung hasilnya. Dalam aspek kontekstual, seseorang perlu menilai baik buruk sebelum membuat keputusan, sama ada dalam persahabatan, perbelanjaan, pekerjaan atau peluang datang. Orang yang berfikir dengan matang akan lebih berhati-hati, tidak mudah tertipu dan mampu menjaga kepentingan diri serta keluarga. Nilai moral ini membantu manusia menjadi lebih bijaksana dan seimbang dalam tindakan. Seterusnya, minus iaitu negatif. Pemikiran akhlak dan moral dalam sloka ini dikatakan negatif kerana menggambarkan sikap manusia yang mudah tertipu, tidak berfikir panjang dan cepat terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Sloka ini mengingatkan bahawa tindakan tanpa pertimbangan yang bijak boleh membawa kerugian dan penyesalan kepada diri sendiri. Akhlak yang ditekankan ialah pentingnya berfikir rasional, tidak tamak dan tidak mengikut telunjuk orang lain serta sentiasa berhati-hati sebelum membuat satu keputusan. Contohnya dalam seloka anak dipijak dagang dijinjing, menggambarkan seseorang yang mengabaikan perkara penting dalam hidup kerana terpedaya dengan orang luar. Ungkapan mendengar guru di langit, air tempat yang dicurahkan, menunjukkan sikap tergesa-gesa, mengejar sesuatu yang belum pasti, hingga kehilangan apa yang sudah miliki. Selain itu, Pak Pandir juga yang menanggung, menegaskan bahawa tindakan tidak berhati-hati akhirnya mendatangkan kesusahan kepada diri sendiri. Dalam aspek kontekstual pada zaman kini, seseorang yang terlalu percaya dalam cakap orang lain tanpa fikir boleh menjadi mangsa penipuan atau manipulasi. Begitu juga orang yang terlalu mengejar janji manis atau kelebihan, sementara mungkin kehilangan peluang dan kebaikan yang sudah ada. Sikap yang tidak berhati-hati dan mudah terpengaruh boleh menyebabkan penyesalan jangka panjang. Seterusnya, untuk interesting, iaitu menarik, pemikiran akhlak dan dalam sloka ini menarik kerana ianya menunjukkan bagaimana kesilapan kecil dalam menilai suatu keadaan boleh membawa kesan yang besar kepada kehidupan. Sloka ini tidak sekadar menegur, tetapi membuka ruang untuk kita berfikir bahawa manusia perlu bijak menilai keutamaan antara yang dekat dengan yang jauh, antara manfaat dengan mudarat. Menariknya, nilai moral itu disampaikan melalui perlakuan kebiasaan sehari-hari, menjadikan mesejnya dekat dengan realiti dan mudah difahami. Contohnya dalam seloka anak dipijak, dagang dijinjing, menarik kerana menunjukkan kekeliruan dalam menentukan keutamaan hidup, iaitu mengabaikan yang sepatutnya dijaga kerana terpengaruh dengan yang datang dari luar. Baris Pak Pandai juga menanggung pula memberikan kesan bahawa segala tindakan yang tidak bijak itu kembali menjadi beban kepada diri sendiri. Dalam aspek kontekstual, berlaku dalam banyak keadaan seperti seorang yang mempercayai kata-kata orang luar berbanding keluarga sendiri, atau seseorang yang meninggalkan perkara yang sudah baik demi mengejar sesuatu yang belum tentu. Sikap tersalah menilai ini membuat kita sedar bahawa kematangan moral bukan datang daripada umur semata-mata, tetapi daripada kemampuan berfikir, menimbang dan membuat keputusan yang wajar. Seterusnya ialah karya yang seterusnya iaitu puisi moden. Itu Sajak Obor Hemah, karya Samad Said. Saya telah merumuskan pemikiran intelektual dalam karya ini.
Pemikiran intelektual dalam sejak ini dikatakan positif kerana menekankan peranan guru sebagai tokoh ilmu yang membimbing manusia memahami dunia melalui pengetahuan. Guru bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi berperanan merangsang pemikiran, mencetus rasa ingin tahu dan mengajak manusia meneroka ilmu dengan lebih mendalam. Guru juga dilihat sebagai pewaris khazanah ilmu dan pembentuk akal budi yang mampu membantu manusia menghadapi cabaran hidup dengan bijaksana. Contohnya dalam sajak disebut guru adalah penelaah yang tekun, menunjukkan guru sentiasa mengkaji dan menilai ilmu dengan dalam sebelum menyampaikannya kepada murid. Setelah itu, ungkapan merangsang manusia memahami rahsia khazanahnya, menunjukkan guru mendorong murid berfikir, meneroka dan mencari ilmu secara aktif, bukan hanya menerima secara pasif, yaitu pada rangkap 3. Dalam aspek kontekstual, guru sering berperanan membentuk cara murid berfikir dengan beri peluang kepada mereka menyoal, berbincang dan menilai satu isu daripada berbagai sudut. Guru bukan hanya menjelaskan kewajipan, jawapan, tetapi membantu murid memahami logik di sebalik suatu konsep, supaya mereka mampu membuat keputusan pertimbangan dan keputusan sendiri. Hal ini menunjukkan bahawa peran guru sangat penting dalam melahirkan generasi yang matang dari segi intelek. Seterusnya, pemikiran intelektual dalam sajak ini juga boleh dilihat dari sudut negatif. Apabila peranan guru yang terbesar dalam menentukan arah pemikiran manusia, boleh menyebabkan murid bergantung sepenuhnya kepada guru tanpa berusaha mencari ilmu itu sendiri. Guru dianggap sebagai pengemudi tunggal khazanah ilmu, boleh mewujudkan keadaan di mana murid tidak berfikir secara bebas atau mencabar idea yang diterima. Hal ini boleh membantutkan perkembangan intelektual kerana murid hanya menjadi penerima pasif, bukanlah pencari ilmu yang aktif. Contohnya dalam sajak, ia mengemudi biduk, melepaskannya atas lambungan laut, menunjukkan guru memegang kawalan penuh dalam menentukan haluan pemikiran dan arah perjalanan murid. Ungkapan mewariskan dunia sebagai kutub khazanah juga memberi gambaran bahawa guru saja yang dianggap sebagai pemilik khazanah ilmu. Manakala murid hanya bergantung kepada apa yang diperturunkan, bukannya meneroka sendiri. Pada angka 3. Dalam aspek kontekstual, keadaan ini boleh berlaku apabila proses pembelajaran terlalu pusat kepada guru sehingga murid hanya menunggu arahan, menerima pengetahuan tanpa bertanya atau takut mengemukakan pandangan yang berbeza. Ini menyebabkan perkembangan akal budi menjadi terbatas kerana murid tidak terlatih untuk menilai, membanding dan membentuk pendapat sendiri. Akhirnya, proses pendidikan tidak melahirkan pemikiran bebas, tetapi hanya pengikut yang patuh. Seterusnya, pemikiran intelektual dalam sajak ini menarik kerana menunjukkan hubungan antara guru, ilmu dan kehidupan melalui gambaran bersifat simbolik dan mendalam. Guru bukan sahaja digambarkan secara langsung sebagai pengajar, tetapi sebagai pengemudi, pewaris khazanah dan pembuka ruang penerokaan ilmu. Proses pendidikan bukanlah satu yang kaku atau formal, tetapi satu pengembaraan intelektual yang penuh pengalaman, cabaran dan penemuan diri. Contohnya dalam sajak, menyediakan kutub khazanah sebagai dunia menarik kerana dunia ilmu diabaratkan sebagai sebuah perpustakaan yang luas, menandakan bahawa kehidupan itu sendiri syarat dengan pengetahuan yang perlu diterkai. Setelah itu, frasa mengemudi biduk, melepaskannya atas lambung laut, memberikan gambaran visual yang indah bahawa pembelajaran adalah satu perjalanan yang dinamik, bukan sekadar menerima ilmu. Pada ketiga. Dalam aspek kontekstual, proses pembelajaran memang sering menjadi pengalaman yang unik dan menarik apabila murid tidak hanya menghafal maklumat, tetapi menerokai suatu benda melalui perbincangan, penerokaan, bacaan, pengalaman dan refleksi. Guru yang kreatif boleh menjadikan kelas bukan sekadar tempat belajar, tetapi medan pengembaraan minda yang membawa murid melihat dunia dari sudut pandang yang baharu. Seterusnya, karya yang terakhir adalah prosa tradisional, iaitu Hikayat Badang dan Raksasa. Saya telah merumuskan pemikiran kerajinan dari karya Hikayat Badang dan Raksasa ini. Okay. Yang pertama, pemikiran kerajinan ini dikatakan positif kerana menekankan bahawa usaha yang bersungguh-sungguh akan menghasilkan ganjaran dan penghargaan. Seorang yang bekerja dengan tekun, cekap dan amanah bukan sahaja dapat menyelesaikan tugas dengan baik, malah turut mendapat pengiktirafan daripada pihak yang menghargai usaha tersebut. Kerajinan menjadi nilai penting dalam kehidupan kerana ianya menentukan hasil dan kejayaan yang diperoleh. Contohnya dalam teks dapat dilihat apabila badang bekerja lebih cepat daripada yang dijangka dan bagi raja menghadiahkannya 2 buntil kecil, 1 wang, 1 berisi emas dan 1 lagi berisi perak pada halaman 40. Situasi ini menunjukkan hasil kerajinan badang dibalas dengan ganjaran yang setimpal. Dalam aspek kontekstual, pelajar yang rajin belajar dan membuat latihan dengan konsisten biasanya akan memperoleh keputusan yang baik dalam peperiksaan. Begitu juga dalam pekerjaan. Individu yang menjalankan tugas dengan tekun sering
peluang kenaikan pangkat atau diberi kepercayaan lebih tinggi. Ini membuktikan kerajinan membawa manfaat yang jelas kepada individu dan masyarakat. Seterusnya, pemikiran kerajinan dalam karya ini dikatakan negatif. Apabila usaha yang dipuji sebenarnya bukan sepenuhnya hasil tenaga sendiri. Walaupun Badang dilihat menerima ganjaran dan dipujikan rajin, namun hakikatnya dia bergantung pada bantuan makhluk lain untuk menyiapkan kerjanya, yaitu Badang. Keadaan ini menggambarkan bahwa penghargaan dan pujian boleh menjadi tidak otentik jika seseorang tidak jujur dalam usaha yang dilakukan. Contohnya dalam teks diperlihatkan bahwa sampai hutan Badang berkata, "Aku mahu kau tolong tebang pokok di hutan ini. Lebih cepat, lebih bagus." Pada halaman 37. Perbuatan ini menunjukkan bahwa kerja menebang pokok sebenarnya dilakukan oleh raksasa, bukan sepenuhnya oleh Badang sendiri, walaupun Badang yang menerima ganjaran daripada raja. Dalam aspek kontekstual, terdapat individu yang mendapat penghargaan atau pujian atas tugas yang sebenarnya dibuat oleh orang lain, seperti mengambil kredit kejarakan sekejap atau menyembunyikan pertolongan pihak tertentu. Situasi sebegini boleh menimbulkan salah faham, ketidakadilan dan merosakkan integriti kerana kejayaan yang diterima tidak berpaksikan usaha sebenar. Pemikiran kerajaan katakan menarik kerana memperlihatkan usaha yang bersungguh-sungguh membawa ganjaran, tetapi ada juga usaha yang tampak berhasil kerana adanya bantuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini mengajak pembaca berfikir bahwa kejayaan seorang kadang-kadang mempunyai cerita sembunyi di sebaliknya. Menariknya, nilai kerajinan bukan hanya dilihat pada hasil, tetapi juga pada niat, cara bekerja dan kejujuran individu dalam menerima penghargaan. Contohnya dalam teks, Raja memberi Badang 2 butir wang kerana percaya Badang menebang hutan dan rajin. Namun dalam petikan lain, Badang berkata kepada Sasa, "Aku mahu kau tolong tebang pokok di hutan ini. Lebih cepat, lebih bagus." Iaitu pada halaman 37. Ini menunjukkan terdapat bantuan luar yang tidak diketahui raja, menjadikan situasi ini menarik kerana usaha Badang berada antara kerajinan sebenar dan bergantungan pada pihak lain. Dalam aspek kontekstual, ada individu yang mendapat kejayaan melalui usaha sendiri dan ada juga yang berjaya kerana bantuan tidak dilihat oleh orang lain. Situasi ini menarik kerana masyarakat sering menilai kejayaan hanya melalui hasil, bukan proses atau pengorbanan di sebaliknya. Hal ini mendorong kita berfikir lebih mendalam sebelum memuji atau membuat penilaian terhadap seseorang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Sekian, terima kasih.